Negara, kami dari kumpulan ke-8 akan membentangkan dokumentari bertajuk Ketagihan Media Sosial dalam Kalangan Remaja. Malaysia 2026 melalui perspektif falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Pada tahun 2026, media sosial telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Platform seperti TikTok, Instagram dan Facebook digunakan setiap hari untuk berkomunikasi, mencari maklumat, belajar dan mendapat hiburan. Dalam kalangan remaja, media sosial bukan sekadar platform tetapi ruang membina identiti dan berhubung dengan rakan sebaya. Walaupun media sosial memberi banyak manfaat, penggunaan tanpa kawalan telah menyebabkan ketagihan yang semakin membimbangkan. Isu ini penting kerana remaja merupakan generasi pelapis negara dari segi pendidikan, nilai masyarakat dan kesejahteraan sosial. Ketagihan media sosial bukan sekadar penggunaan telefon yang berlebihan, ia berkait dengan perubahan gaya hidup, kesihatan mental dan pembentukan sasial. Oleh sebab itu, isu ini perlu dilihat secara serius melalui perspektif falsafah dan pendidikan supaya kita dapat memahami kesannya secara lebih menyeluruh. Sekian, terima kasih. Antara punca utama ketagihan media sosial ialah akses internet yang sangat mudah dan penggunaan telefon pintar tanpa had. Teknologi hari ini membolehkan seseorang mengakses media sosial pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain itu, media sosial direka untuk menarik perhatian pengguna melalui notifikasi, video pendek dan kandungan yang sentiasa muncul secara berterusan. Ini menjadikan pengguna sukar berhenti dan terus meluangkan masa lebih lama daripada yang dirancang. Punca kedua ialah tekanan sosial. Ramai remaja mahu diterima oleh rakan sebaya, namun mereka mula membandingkan diri mereka dengan kehidupan yang dipaparkan di media sosial. Mereka juga melihat kejayaan, gaya hidup dan penampilan orang lain, lalu merasakan diri mereka ni sendiri tidak mencukupi. Keadaan ini boleh menyebabkan tekanan dalaman yang berpanjangan. Dari segi impak, kesannya akan memberikan kesan yang sangat besar. Dari sudut emosi, seseorang boleh mengalami tekanan, kebimbangan dan kurang keyakinan diri. Dari segi akademik, pelajar suka fokus dan lebih mudah terganggu semasa belajar. Dan dari sudut sosial pula, hubungan keluarga dan interaksi bersemuka semakin berkurangan. Jika hal ini berterusan, isu ini boleh menjejaskan keseimbangan hidup dan kualiti pembangunan generasi muda Malaysia. Seterusnya, falsafah humanisme, di mana kumpulan kami mengaitkan isu ini dengan aliran falsafah humanisme. Humanisme menekankan bahawa manusia mempunyai potensi untuk berkembang secara positif dan mampu membuat pilihan yang baik melalui kesedaran sendiri. Di mana falsafah ini melihat manusia sebagai individu yang perlu berkembang secara menyeluruh dari aspek diri dan hubungan sosial. Dalam konteks media sosial, teknologi sebenarnya memberi manfaat yang besar, di mana ia memudahkan komunikasi, perkongsian ilmu dan membuka peluang pekerjaan. Namun apabila pengguna terlalu bergantung sehingga kehilangan kawalan diri, teknologi tidak lagi membantu perkembangan manusia, tetapi mula memberi tekanan kepada emosi dan kesejahteraan. Di mana secara kritis, humanisme menegaskan bahawa manusia perlu sedar nilai dirinya, di mana tidak terlalu bergantung pada pengiktirafan dunia maya seperti jumlah pengikut atau tanda suka. Sebaliknya, seorang perlu mengenali keupayaan diri sendiri dan membina keyakinan berdasarkan perkembangan sebenar. Oleh itu, pengguna media sosial perlu disertai kesadaran sendiri, disiplin dan tanggung jawab supaya ia menyokong pembangunan insan secara sehat. Isu ini boleh dikaitkan dengan dua prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama ialah kesopanan dan kesusilaan.
Pengguna media sosial perlu menjaga bahasa, menghormati orang lain, dan berinteraksi dengan sopan. Ini penting untuk mengelakkan bully cyber dan mewujudkan suasana digital yang sehat. Rukun negara yang kedua ialah kepercayaan kepada Tuhan. Nilai agama dapat membantu seseorang mengawal tingkah laku, mengurus masa dengan baik, dan memilih kandungan yang memberi manfaat. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah menetapkan had masa penggunaan media sosial setiap hari. Seterusnya, sekolah dan universiti boleh meningkatkan pendidikan literasi digital supaya pelajar tahu menggunakan media sosial dengan bijak. Ibu bapa dan guru perlu memberi bimbingan serta memantau mereka. Selain itu, kalangan muda perlu mengimbangi kehidupan digital dengan aktiviti fisikal dengan cara melakukan aktiviti bersama dengan keluarga dan interaksi bersemuka. Kesimpulannya, media sosial bukan sesuatu yang salah, namun penggunaan tanpa kawalan boleh memberi kesan kepada individu dan masyarakat. Penggunaan yang betul pula akan menjadikan media sosial sebagai wadah positif untuk berkongsi ilmu dan mengeratkan silaturahim. Melalui penghayatan nilai humanisme, falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara, kita dapat membina generasi muda Malaysia yang lebih seimbang, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran dunia digital. Sekian, terima kasih. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Isu penggunaan telepon dan media sosial secara berlebihan mempunyai hubungan yang rapat dengan keempat-empat elemen tersebut. Dari aspek jasmani, penggunaan telepon yang berlebihan boleh menyebabkan kurang tidur, keletihan, serta mengurangkan aktiviti fisikal harian. Dari aspek emosi, pendedahan kepada komen negatif dan budaya perbandingan sosial di media sosial boleh menimbulkan tekanan, kebimbangan, dan menjejaskan kesejahteraan mental individu. Dari aspek rohani, seseorang perlu mempunyai kawalan diri serta nilai moral yang kukuh agar teknologi digunakan secara beretika dan bertanggung jawab. Dari aspek intelek pula, walaupun media sosial boleh menjadi sumber ilmu dan maklumat, penggunaannya yang tidak terkawal boleh mengganggu tumpuan, pembelajaran, dan pemikiran kritis. Oleh itu, hubungan ini menunjukkan bahwa keseimbangan jeri amat penting dalam kehidupan pelajar. Pelajar perlu dibimbing supaya menggunakan teknologi sebagai alat untuk menambah ilmu, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan kualiti hidup, bukannya sehingga menjejaskan kesejahteraan diri. Hal ini selaras dengan matlamat FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang, harmonis, dan berakhlak.